So tuan-tuan, ini yang kita akan tuduh buah Seksyen 39B tuan-tuan. Ini adalah ketua sindiket, umur 44 tahun. Ini tuan-tuan girlfriend dia, umur 33 tahun sebagai accountant. Dan yang lain-lain ni macam-macam peranan lah. Ada yang jadi cook, ada yang jaga store sebagainya. Ini semua 39B. Yang atas tuan-tuan buah Seksyen 3.1 tuan-tuan. LLPK 5. Dan 4 lagi tuan-tuan, kita akan jadikan sebagai saksi pendakwaan. Ada dua isu yang saya akan sentuh dalam sidang media pada pagi ini. Yang pertama ni berhubung dengan status siasatan polis terhadap kes rampasan dadah terbesar tuan yang kita buat pada 8 Januari sehingga 17 Januari lalu. Sebenarnya yang tuan-tuan sedia maklum, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Johor telah melancarkan operasi bermula pada 8 Januari hingga 17 Januari tuan. Melibatkan 23 serbuan sindiket penghidupan dan pengedaran dadah tuan, yang terbesar tuan di Malaysia, dengan kejayaan membongkar 5 store dan 2 lab tuan. Dan tangkapan, kita tangkap 17 suspek terdiri pada 10 lelaki Cina dan 7 wanita Cina tuan. Warga negara Malaysia berumur di antara 17 hingga 62 tahun tuan-tuan. Kita telah pun menyiapkan kertas siasatan kita. Sebanyak 9 kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 39B tuan. Atas dadah berbahaya 1952. Dan kertas siasatan ini telah pun dirujuk kepada Pengarah Pendakwaan Negeri Johor tuan-tuan. Dan kita telah pun mendapat keputusan, persetujuan untuk menuduh 8 daripada 17 suspek kita tangkap ni akan dituduh di bawah Seksyen 39B tuan, atas dadah berbahaya 1952. Sementara 5 lagi tuan-tuan akan diambil tindakan di bawah Seksyen 3.1 tuan, atas dadah berbahaya langkah-langkah pencegahan khas. Dan 4 suspek lagi tuan-tuan akan dibebaskan dan akan digunakan sebagai saksi pendakwaan. Esok tuan-tuan, kesemua suspek ini akan dituduh di Mahkamah Magistrat Johor Bahru tuan. Dan pihak polis masih lagi berusaha untuk mengesan saki-baki suspek tuan-tuan yang terlibat dalam sindiket ini tuan-tuan. InsyaAllah dalam waktu terdekat ni mungkin kita akan ada lagi tanggapan baru tuan. Bagi kesalahan di bawah Seksyen 39B tuan-tuan, hukuman adalah sama ada hukuman mati tuan-tuan, atau penjara seumur hidup, ataupun sebatan tuan-tuan. Dan bagi tindakan di bawah Seksyen 3.1 tuan, atas dadah berbahaya langkah-langkah pencegahan khas, suspek akan ditahan di Pusat Pemulihan Akhlak selama 2 tahun dan akan dikenakan perintah sekatan tuan. Untuk makluman tuan-tuan juga, bermula pada 1 Januari tuan sehinggalah ke semalam tuan 23 Januari tahun ini tuan-tuan, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik tuan-tuan telah membuat tangkapan seramai 774 suspek atas pelbagai kesalahan dadah tuan. Dan dalam tempoh yang sama telah berjaya membuat rampasan dadah sebanyak 5.5 tan tuan. Dan keseluruhan dadah yang dirampas adalah bernilai RM 327.4 juta tuan. Dan sitaan tuan-tuan sebanyak RM 15 juta tuan. Dan sekali lagi tuan-tuan, saya ingin menyeru kepada semua masyarakat tuan untuk terus menyalurkan maklumat-maklumat berhubung dengan aktiviti pengedaran dadah di Johor agar tindakan kita akan dapat diambil oleh pihak polis tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat gambar ni tuan-tuan, yang dituduh di bawah Seksyen 39B tuan, ini yang ketua sindiket tuan, umur 44 tahun tuan. Dan ini yang lain-lain anggota dia. Wanita ni tuan-tuan adalah girlfriend kepada suspek utama ni. Beliau ni bertindak sebagai accountant. Hal-hal kewangan tuan-tuan dirujuk pada wanita ni lah, wanita yang jaga. Ini semua tuan-tuan, 39B. Yang atas tuan-tuan, Seksyen 3.1 tuan yang LPK. Ada 5 tuan. Sementara 4 lagi tuan-tuan kita akan gunakan sebagai saksi pendakwaan tuan-tuan.
So ada juga daripada masyarakat awam tuan-tuan tanya selepas kita buat operasi besar-besaran tu, adalah komen-komen yang mengatakan ini tanggapan ada tapi tak ada pertuduhan. Ini tuan-tuan, sebab tu saya kongsi dengan rakan media dan juga masyarakat umum bahawa kita bukan saja menjalankan operasi tanggapan, rampasan tuan-tuan, tapi kita akan pastikan semua suspek tuan-tuan dituduh. InsyaAllah kita biarkan perbicaraan berjalan tuan-tuan, dan insyaAllah saya yakin mereka ni mungkin kita haraplah akan dapat disabitkan kesalahan tuan. Itu tuan-tuan yang pertama berhubung dengan dadah tuan-tuan. Yang kedua ni tuan-tuan berhubung dengan tanggapan tuan-tuan. Tanggapan satu anggota PGA dan anggota polis tuan-tuan, dan 3 orang awam yang tuduh bahawa sabit dengan kes samun tuan-tuan. Untuk makluman rakan media tuan, pada 25 Disember tuan, ada satu insiden di mana 6 lelaki Melayu dan satu wanita tuan-tuan, mereka telah membuat satu serbuan tuan-tuan di hostel pekerja tuan, kerja asing tuan-tuan, dan dalam insiden tersebut mereka telah menyamun tuan-tuan wang tunai dan juga barang-barang handphone lah kepunyaan warga asing tersebut. Warga asing tersebut juga telah dipukul tuan, mengalami kederaan di kepala, muka dan mata tuan. Dan pada hari yang sama tuan-tuan, pada 25 Disember juga, pihak polis bahagian Siasatan Jenayah daripada IPD Iskandar Puteri tuan-tuan telah membuat tangkapan tuan, pada hari yang sama terhadap 3 lelaki Melayu dan seorang perempuan Melayu tuan di sekitar Skudai. Dan siasatan lengkap telah pun dijalankan, dan kita pun telah menunjuk kertas siasatan ini kepada Timbalan Pendawaraya Johor tuan-tuan, dan kita akan menuduh mereka tuan, 4 suspek ni, iaitu seorang anggota polis yang berusia 26 tahun tuan-tuan, berkhidmat di Batalion 5 Simpang Renggam tuan, telah pun berkahwin, dan juga 3 orang awam berumur dalam lingkungan 18 hingga 26 tahun di bawah Seksyen 394 tuan, Kanun Kesesaan, dibaca bersama dengan Seksyen 34 Kanun yang sama tuan. Kesalahan ni tuan-tuan, di bawah Seksyen ni 394 tuan, boleh membawa hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda atau sebatan. Tuduhan akan dibuat pada hari ini tuan, dah pun dibuat pagi tadi di Mahkamah Session Johor Bahru tuan. Dan untuk makluman rakan media dan juga masyarakat di luar sana tuan, seperti mana yang saya sering tegaskan tuan, polisi ataupun pendekatan yang saya gunakan di Johor, kiranya ada maklumat tuan-tuan, ada bukti pelibatan mana-mana pegawai ataupun anggota dalam aktiviti persekongkol dengan aktiviti jenayah sedikit tuan-tuan, saya akan mengambil tindakan yang paling utama tuan-tuan adalah membuka kertas siasatan di bawah Kanun Kesesaan dan menuduh mereka di mahkamah. Dan ini kita telah buat tuan. Dan untuk makluman semua, sepanjang tahun lepas tuan-tuan, ada 43 anggota tuan daripada kontingen Johor yang telah dituduh di mahkamah tuan atas pelbagai kesalahan. Kesalahan dadah, jenayah, rasuah dan salah laku. 46 lagi tuan-tuan dibuang kerja. Kebanyakan mereka terlibat dalam dadah. Yang ditahan kerja tuan-tuan 57. Melibatkan 4 pegawai dan 53 anggota. Dan yang digantung kerja tuan-tuan 12. Saya ingin tekankan sekali lagi, Polis Johor tuan-tuan, kita tidak akan berkompromi, bertolak ansur terhadap mana-mana salah laku melibatkan pegawai ataupun anggota ataupun kaki tangan awam di kontingen Johor. Tindakan tegas akan diambil tuan-tuan. Ada beberapa persoalan? Untuk kes yang kedua tu, lelaki warga asing tu, warga negara mana Datuk yang menjadi mangsa rompakan tu? Warga negara India. Dia dipukul tuan, dipukul cedera di kepala, di badan bagilah. Nanti saya bagi. Saya akan semak pun tuan. Biasanya pagi tuan. Hostel. Waktu kejadian saya ingat ada lebih kurang 11 orang lebih kot. Kalau ikut maklumat yang kita dapat, duit yang diambil daripada pekerja asing ni tuan-tuan 6,000 lebih tuan, 6,310 dan 7 handphone yang disambung lah. Dan duit ni tuan-tuan dibahagi-bahagikan di antara mereka lah. Yang pergi ni tuan-tuan ada 7 orang yang pergi dalam insiden samun ni lah.
6 lelaki, 1 perempuan. Dia menyamar sebagai polis lah, masuk petugas tu ataupun dia direct rombak ya? Direct nampak. Adalah dia perkenalkan diri sebagai polis. Dia menyamar Tapi yang penting tuan-tuan, pada hari yang sama tuan-tuan, tindakan cepat diambil oleh bahagian Siasatan Jenayah IPD Iskandar Puteri tuan-tuan, dan dapat tangkap semua suspek. Dia sambung pukul berapa tuan? Dan ditangkap pukul berapa? Ditangkap, Dia sambung pukul berapa dan ditangkap? dia samun pagi, awal pagi, ditangkap. Pangkat apa tu? Yang polis PJK? Pangkat korporal ke tak salah kot. Saya dapatkan detail. Tapi yang umur warga negara India. nanti saya bagi kemudian. Untuk yang ikutnya pembunuhan tu, daripada 8 tu ada yang wanita. Ada. Ini yang bawah ni. 8 ni termasuk wanita yang katakan tu. Yang tu accountant tu. Accountant ni tuan-tuan girlfriend kepada ketua sindiket ni. Accountant ni. Ya, accountant lah, dia jaga duit lah. Jaga duit sindiket ni. Okey. Umur mana? Umur 33, tak silap je. Girlfriend 44. Yang ketua sindiket ni 44 tuan. Ketua sindiket 44. Ya, betul. Yang perempuan ni tuan 33 tahun. Penyamun tu dekat mana? Dekat kawasan Iskandar Puteri ya tuan. Kawasan ni Medini, Iskandar. Medini. Sepadan mana? Okey. Okey. Nanti saya maklum kemudian. Saya akan semak dengan CID ya. Datuk, kes pertama yang merah tu dari mana? Kes mana ni? Pertama, kes pertama. Yang dadah ni. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat waktu kita buat PC lepas tu, bahan-bahan kimia itu dibawa masuk daripada China. Yang tu yang saya kata taliau tu, yang bahan untuk menghasilkan Eramin 5 yang kita rampas banyak dalam paket tu kan. Yang satu kilo boleh buat 100,000 biji pil Eramin 5. Bahan-bahan tu dibawa masuk daripada bahan kimia daripada China dan diadun di sini. Itu yang dia orang ada lab, 2 lab. Kita serbu 5 store 2 lab. Di situ dihasilkan, kalau daripada 2018 hingga awal 2020 tuan-tuan, mereka menghasilkan ketamine. Ketamine dan juga syabu. Tapi untuk awal 2020 mereka menghasilkan Eramin 5.